Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Bakri bin Nasiruddin selaku Guru Disiplin SK Taman Sutera. Jadi bagi slot kali ini, saya akan menerangkan tentang taklimat disiplin. Tanpa membuang masa, mari kita lihat kepada slide yang pertama. Slide yang pertama menunjukkan waktu PDPC. Waktu PDPC bermaksud pengajaran dan pemudahcaraan. Dalam erti kata lain, waktu murid berada di sekolah. Jadi untuk murid tahap 1 yang merangkumi tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, mereka bersekolah di antara hari Ahad hingga hari Khamis, iaitu hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Waktu datang ke sekolah ialah pada pukul 7 pagi dan murid pulang ke rumah ataupun habis sesi persekolahan pada pukul 12.30 tengah hari. Adalah disarankan supaya ibu bapa tidak menghantar anak-anak mereka terlalu awal. Contohnya pada pukul 6.30 pagi kerana dikhawatiri tiada guru yang bertugas pada waktu dan ketika itu. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menjaga keselamatan anak-anak dalam jagaan tuan-tuan dan puan-puan. Disarankan supaya tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di antara pukul 7 pagi hingga 7.20 minit pagi. Sekolah kami mengadakan program pagi di antara pukul 7.10 pagi hingga 7.30 pagi yang dikawal selia oleh panitia. Contohnya hari Isnin, panitia Bahasa Melayu. Hari Ahad, panitia Bahasa Melayu. Hari Isnin, panitia Bahasa Inggeris. Hari Selasa, panitia Matematik. Dan hari Rabu, panitia Sains. Pada hari Khamis, kami ada aktiviti membudayakan Al-Quran iaitu bacaan Yasin. Jadi adalah besar harapan kami supaya murid-murid boleh menghadiri majlis-majlis dan program tersebut tepat pada waktunya. Waktu rehat pula, murid akan rehat pada pukul 9.30 pagi sehingga pukul 10 pagi. SOP COVID-19 yang terkini, murid makan di dalam kelas bersama-sama guru kelas ataupun guru waktu mata pelajaran. Murid-murid dibenarkan untuk membawa makanan daripada rumah ataupun murid boleh menempah makanan. Tempahan makanan akan diberikan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan ibu bapa atau penjaga boleh berhubung dengan guru kelas berkenaan dengan tempahan makanan. Suka untuk saya ingatkan, nama akan diambil jika pelajar hadir ke sekolah melebihi pukul 7.20 pagi. Okey, ini adalah di bawah tindakan unit disiplin. Jadi, selepas 7.20 minit pagi, pelajar dikira lewat. Okey. Bagaimanapun, dengan alasan dan sebab dan munasabah, kelonggaran diberikan kepada mereka yang mempunyai masalah. Okey, seterusnya. Ini adalah SOP untuk mencegah COVID-19. Okey, boleh kita katakan sebagai norma baharu. Yang pertama, gunakan pelitup muka. Adalah diwajibkan supaya semua anak-anak jagaan menggunakan pelitup muka. Sentiasa memakai pelitup muka setiap masa dengan sempurna, ya. Menutup mulut dan hidung dan tidak membuang pelitup muka di merata-rata. Disarankan juga untuk anak-anak jagaan membawa pelitup muka lebih untuk mereka pakai sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini. Contohnya ketika murid rehat, mungkin ada kotoran makanan yang tertinggal di pelitup muka, mereka boleh gantikan dengan yang baru. Yang kedua, sentiasa ingatkan anak-anak jagaan jangan berkongsi barangan peribadi. Contohnya alat tulis, botol minuman, makanan dan sebagainya. Yang ketiga, elakkan 3S. 3S bermaksud sesak, sempit dan sembang dekat. Jadi para guru juga sentiasa ingatkan anak-anak murid berkenaan dengan perkara ini. Jadi adalah diharapkan supaya ibu bapa boleh memberitahu atau mengajarkan kepada anak-anak berkenaan dengan perkara 3S ini. Jadi yang seterusnya mengikut aturan, kekalkan dan jangan ubah kedudukan yang sedia ada.
Seterusnya, kita akan lihat isu kehadiran. Yang pertama, murid sama sekali dilarang ponteng atau dengan sengaja tidak hadir ke sekolah tanpa alasan yang kukuh dan munasabah. Jika ada alasan yang kukuh dan dirasakan pihak sekolah alasan tersebut munasabah, maka kelonggaran akan diberikan. Namun, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk membuat surat berkenaan ketidakhadiran tersebut. Jadi seterusnya, kehadiran murid pada waktu petang untuk sebarang aktiviti perlu mempunyai surat bertulis atau rasmi daripada pihak sekolah. Mungkin andai kata nanti pihak sekolah ada membuat latihan sukan, latihan nyanyian dan sebagainya, sebarang aktiviti selepas sesi PDPC ataupun selepas 12.30 tengah hari perlu mempunyai surat, ya. Ini sebagai bukti pihak sekolah mengadakan aktiviti. Seterusnya, kehadiran, ya. Ini berkenaan dengan isu kehadiran juga. Kerana selama ini kita menghadapi isu kehadiran yang agak hebat, ya. Jadi, saya ingin menerangkan tentang istilah ponteng. Jadi, istilah ponteng ni ada dua situasi, di mana situasi pertama ponteng berturut, iaitu 3 hari berturut-turut tidak datang ke sekolah. Yang kedua, 10 hari berturut-turut tidak hadir ke sekolah, seterusnya 17 hari, seterusnya 31 hari. 1 bulan tidak datang ke sekolah langsung. Tiada satu hari pun tiada satu hari pun dia hadir ke sekolah. Jadi, surat buang sekolah dikeluarkan pada hari ke-32 dengan budi bicara sekolah. Jadi, sekiranya tuan-tuan mempunyai masalah atau sebarang kekangan, sila maklumkan kepada pihak sekolah. Sila hubungi nombor yang tertera. Okey? Jadi, dapatkan nombor sekolah pada guru kelas masing-masing sekiranya mempunyai masalah. Kerana kita tidak mahu sebarang isu ponteng atau isu kehadiran yang disebabkan oleh masalah atau kekangan yang tidak boleh dielakkan. Yang kedua, ponteng tidak berturut iaitu 10 hari, 20 hari, 40 hari, 60 hari. Ponteng tidak berturut, contoh 10 hari. 1 minggu kita ada 5 hari bersekolah. Jika 2 minggu, kita ada 10 hari. Katakan dia tidak hadir, dia mempunyai masalah kehadiran selama 3 minggu. Jadi minggu yang pertama dia hanya hadir 1 hari saja. Jadi 4 hari dia tidak hadir, sudah 4 hari. Jadi minggu kedua dia tidak hadir ke sekolah 3 hari. Jadi minggu pertama dan minggu kedua, jumlah hari yang tidak hadir ialah 7 hari. Jadi minggu ketiga dia tidak hadir selama 4 hari. Jadi bila ditambahkan minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga, jadi jumlah hari yang tidak hadir ialah 11 hari. Jadi ia telah melebihi hari ponteng tidak berturut selama 10 hari. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ponteng tidak berturut. Dia kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak hadir. Jadi amaran pertama dikeluarkan pada 10 hari. Yang pertama, kemudian 20 hari untuk amaran kedua, 40 hari. Amaran ketiga, dan surat buang sekolah dikeluarkan apabila ponteng tidak berturut lebih daripada 61 hari. Jadi ponteng tidak berturut ini popular di kalangan murid-murid. Jadi adalah diharapkan supaya ibu bapa atau penjaga cakna mengenai perkara ini. Tidak hadir bersurat pula, jika tidak hadir, tapi memberikan surat tidak melebihi 5 kali. Tidak seharusnya lebih 5 kali. Namun bagaimanapun, bergantung kepada budi bicara pihak sekolah dan guru. Jika mempunyai kekangan yang memang tidak boleh dielakkan, contohnya macam sakit yang berpanjangan, patah tangan, ada masalah keluarga dan sebagainya, sila maklumkan kepada pihak sekolah. Kami akan menggunakan budi bicara yang sepatutnya. Seterusnya, ini mengenai pakaian atau uniform yang perlu dipakai oleh murid. Yang pertama mengenai murid lelaki. Jadi murid lelaki seperti biasa, kemeja putih berkola, lengan pendek, bersaku atau berpoket satu sebelah kiri. Kemudiannya berseluar biru panjang kehitam-hitaman atau biasa kita sebut sebagai blue black. Kemudian bertali leher rasmi sekolah. Okey, boleh dapatkan di koperasi sekolah.
berkasut kanvas putih dan berstoking putih. Jadi isu kasut putih atau hitam, sebenarnya murid boleh memakai sama ada putih ataupun hitam. Tidak menjadi masalah. Okey. Seterusnya, ini ialah contoh, di gambar yang, anak panah yang saya tunjukkan ni inilah gambar yang betul. Bertali leher, berkemeja putih, berkolor, lengkap dengan seluar, biru kehitam-hitaman, kasut putih atau hitam dan kemas. Okey, ini yang, contoh di sebelah ialah contoh yang tidak patut kita amalkan ya. Berpakaian selekeh, compang-camping, tali pinggang yang besar dan sebagainya ya, boleh lihat di contoh. Okey, kemudian seterusnya pakaian atau uniform untuk murid perempuan. Murid perempuan berbaju kurung tradisional, leher teluk belanga berwarna putih berlengan panjang. Jadi untuk murid yang bukan Islam atau bukan Muslim, yang memakai gaun atau pinafore, gaun atau pinafore tersebut, selesa, tidak ketat dan menutupi sehingga paras bawah lutut, ya. Kemudian, berkain sarung berwarna biru kehitam-hitaman atau blue black dengan labuh yang sesuai. Jangan terlalu senting, jangan terlalu panjang. Dan kemudian berkasut kanvas putih, ini sama seperti tadi, boleh hitam, berstoking putih dan bertudung putih, ya, untuk murid biasa. Jadi tahun 1 masih lagi tiada yang menjadi pengawas, perpustakaan atau pengawas sekolah. Jadi mereka bertudung putih, berpakaian putih seperti contoh yang berikut. Okey, ini pinafore, ini pakaian murid perempuan, selesa dan sesuai dengan murid tahun, 1 tersebut. Ini pakaian tidak sesuai, melipat baju, kain yang terlalu senting, memakai tudung yang terlalu, kecil. Okey, seterusnya, ini mengenai etika lencana. Kalau murid perempuan, boleh terus, ditampal atau dijahit pada tudung. Ah, Sama juga, format untuk etika lencana dia. Lencana di atas, kemudian tanda nama di bawah. Untuk murid lelaki, poket dibiarkan kosong ya. Lencana sekolah hendaklah dijahit dan berada di atas tanda nama. Tanda nama hendaklah dijahit dan berada di bawah lencana sekolah. Bahagian poket hendaklah dibiarkan kosong tanpa ada sebarang tampalan dan jahitan. Okey, ini untuk kod dan etika pemakaian lencana dan tanda nama. Tanda nama boleh didapati di koperasi sekolah, mungkin juga boleh rujuk kepada guru kelas nanti dan seterusnya. Ini contoh ya, contoh pemakaian, lencana dan tanda nama. Okey, pakaian senaman. Pakaian senaman, jika murid mempunyai pendidikan jasmani dan kesihatan, murid berbaju t-shirt sukan sekolah boleh didapati di, koperasi sekolah. T-shirt putih atau t-shirt karakter murid Johor, KRMJ. Ini kita pakai, masa hari Selasa. Berseluar panjang berwarna biru gelap atau hitam. Okey, seluar track berwarna biru gelap ataupun hitam. Ini contoh pakaian KRMJ. Kita nak memperkasakan, pakaian KRMJ untuk tahun ini dan tahun-tahun akan datang supaya murid, ada jati diri dan ada semangat, cintakan negeri Johor dalam diri mereka. Jadi, ini adalah contoh. Jadi saya kira, ibu bapa atau penjaga juga, pernah melihat, pakaian tersebut. Okey, seterusnya, ini adalah contoh-contoh yang tidak patut dipakai, untuk aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan. Ini pakaian terlalu singkat, yang di sebelahnya pula pakaian terlalu besar dan labuh. Ini pakaian tidak sesuai. Okey, seterusnya, potongan rambut. Potongan rambut bahagian hadapan. Rambut bahagian hadapan tidak boleh melebihi garisan tengah dahi. Bahagian tengah dahi ni, tak boleh, lebih. Jadi garisan hidung tengah, ini untuk pandangan sisi, untuk sideburn orang kata, dan pandangan belakang. Rambut bahagian belakang tidak melebihi garisan bawah cuping dua telinga ataupun dia tidak menyentuh, collar, pakaian.
Rambut tidak boleh menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya dan sideburn tidak melebihi garisan tengah hidung macam yang saya cakap tadi. Jambang tu saya rasa murid tahun 1 belum ada lagi jambang dan misai. Jadi saya tidak tekankan mengenai perkara tersebut. Seterusnya potongan rambut yang salah. Okey, yang ni rambut orang kata slop ya. Rambut atas dibiarkan tebal, rambut kiri dan sisi kiri dan kanan dibiarkan nipis. Yang ini dia membuat ukiran di rambut. Yang ni sebenarnya tak boleh ya. Walaupun ada garisan juga tidak dibenarkan. Ada garisan dua garisan, satu garisan. Ini ada corak, bintang dan sebagainya tidak dibenarkan. Ya. Seterusnya larangan keras yang ditunjukkan ini menghisap atau menyimpan rokok. Jadi sentiasa pantau di dalam beg anak-anak kita, sama ada mereka ada terbawa. Kadang-kadang murid terbawa ya, terbawa rokok. Jadi adalah menjadi satu kesalahan besar jika murid tersebut benar-benar menghisap rokok. Jadi pada saya kira murid tahun 1 belum lagi ada yang pandai menghisap rokok. Sebenarnya ada kes murid tahun 1 sudah menghisap rokok tapi itu adalah kes-kes yang terpencil. Jadi seterusnya larangan keras yang kedua ialah permainan. Murid sama sekali tidak dibenarkan membawa permainan kecuali dengan kebenaran guru. Kerana saya difahamkan topik bahasa Inggeris tahun 1 ada menyentuh tentang permainan. Jadi mungkin ada guru-guru yang meminta pada hari tersebut sahaja untuk membawa mainan. Okey. Dengan kebenaran guru, maka permainan boleh dibawa. Tetapi jika tanpa kebenaran guru, sebarang bentuk permainan tidak dibenarkan. Yang kedua, membawa majalah, komik, audio atau video berunsur ganas dan lucah. Jadi, seperti yang saya cakapkan tadi, sentiasa pantau anak-anak kita supaya tidak membawa sebarang barangan yang tidak dibenarkan. Dan seterusnya membawa senjata. Membawa senjata seperti pisau, parang dan sebagainya adalah tidak dibenarkan. Dan sebenarnya gunting juga adalah mengikut keperluan ya. Jika guru meminta untuk membawa gunting, maka barulah gunting dibawa. Jadi sebarang pisau lipat ataupun pisau cutter adalah tidak dibenarkan untuk keselamatan murid, anak-anak anda ataupun anak-anak penjaga ataupun ibu bapa yang lain. Okey, seterusnya ialah buli, bergaduh atau memukul. Okey, sentiasa nasihatkan anak-anak dari rumah supaya tidak melakukan sebarang perbuatan tersebut sama ada buli, bergaduh atau memukul. Sekiranya anak-anak dibuli, laporkan kepada guru dengan kadar segera. Okey, kami tidak mahu sebarang kegiatan-kegiatan yang tidak bermuara ini bertapak di SK Taman Sutera. Kami ingin jadikan Sutera sebagai satu kawasan yang bully free, yang bermaksud tiada kejadian buli, bergaduh atau memukul. Seterusnya, merosakkan harta benda sekolah, harta benda guru atau harta benda murid lain. Adalah sangat-sangat tidak bermoral untuk merosakkan perkara-perkara atau harta benda yang menjadi kegunaan bersama. Contohnya menconteng di dinding-dinding tandas, menconteng kereta guru dan merosakkan alat-alat tulis murid yang lain dan sebagainya. Okey, seterusnya berkata-kata kesat. Jadi perkara ini sebenarnya untuk murid tahun 1 umumnya ya. Uh, Suka untuk saya ingatkan supaya bermula daripada rumah, sentiasa amalkan berkata-kata perkara yang elok ya. Elakkan berkata-kata perkara atau perkataan yang kesat, perkataan-perkataan mencarut dan sebagainya kerana murid tahun 1 mereka sangat mudah
untuk mengikuti perbuatan orang dewasa, khususnya ibu bapa mereka. Jadi, adalah diharapkan supaya ibu bapa sentiasa mengingatkan kepada murid supaya tidak berkata-kata atau mengeluarkan sebarang perkataan yang tidak sepatutnya, dan sentiasa menasihati murid-murid atau mengajarkan perkataan-perkataan yang tidak patut disebut. Seterusnya, membawa telefon bimbit. Okey, untuk waktu sekarang tiada keperluan lagi untuk murid membawa telefon bimbit ke sekolah. Jadi sekiranya ada sebarang masalah, boleh terus laporkan kepada guru, ya. Boleh terus maklumkan kepada guru sekiranya ada masalah. Jadi setakat ini, masih lagi tiada keperluan untuk murid membawa telefon bimbit. Jadi ini adalah sedikit sebanyak, ya, bagaimana kes-kes disiplin ditangani. Yang pertama, semua kes dilaporkan oleh guru dan IKP secara online. Okey, secara online ni melalui sistem sasiah diri murid SSDM. Kecuali ponteng sekolah. Ponteng sekolah ini melalui guru kelas. Jadi selepas itu kes disiasat oleh GDS atau guru disiplin sekolah secara manual, sama ada kes atau tiada kes. Jika ada kes, kita akan pergi ke langkah seterusnya. Jawatan kuasa disiplin mencadangkan hukuman yang sesuai. Jadi murid tahun 1 ini mungkin belum lagi ada kes-kes disiplin yang serius. PGB atau Pengetua Guru Besar, PKHAM atau PK Petang mengesahkan hukuman. Jadi guru-guru sebenarnya tidak boleh memberikan hukuman sesuka hati untuk sebarang kes disiplin yang dilaporkan. Jadi seterusnya pelaksanaan hukuman, dan akhir sekali guru bimbingan dan kaunseling akan menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling. Jadi guru bimbingan dan kaunseling di sekolah kita ialah Cikgu Aidil. Jadi sekian saja untuk slot kali ini. Suka untuk saya ingatkan, suasana harmoni wujud apabila komunikasi dua hala berlaku secara berkesan. Jadi sebarang masalah, berbincanglah dengan pihak sekolah sebelum mengambil sebarang tindakan. Pihak sekolah sentiasa terbuka untuk berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan ibu bapa atau penjaga, ya, diminta untuk tidak mengambil tindakan sendiri ke atas murid-murid yang lain. Contohnya jika ada berlaku pergaduhan, ejek-mengejek, diminta ibu bapa atau penjaga tidak terus menyerang murid-murid tersebut. Dikhawatiri akan berlaku masalah yang lebih besar. Okey, jadikan pihak sekolah sebagai orang tengah untuk menyelesaikan perkara-perkara sedemikian. Jadi sekian saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga berjumpa lagi.